Salam ceria, salam Malaysia Madani, salam seneji Tuaran Cemerlang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Akan nakopoyati isaipo. Amunnya kiti sian lagi. Make a difference. Pada hari ini sekali lagi kita bersama-sama dengan Tuan Awang Seman yang merupakan Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran merungkai satu lagi topik menarik untuk podcast Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran. Kali ini kita akan bercakap berkaitan tentang lanskap baharu Pendidikan 2.0. Tetapi sebelum itu Tuan Awang, mungkin Tuan Awang boleh ceritakan serba sedikit sejarah berkaitan tentang jelajah ataupun lanskap baharu Pendidikan Negeri Sabah 2.0 yang mana ia bermula pada tahun lalu 1.0 yang melibatkan beberapa buah PPD. Mungkin ramai penonton di luar sana ingin mengetahui sejarahnya dan apakah lanskap baharu pendidikan untuk 2.0 ini. Terima kasih Dr. Stanley. Idea lanskap baharu Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ini telah dikemukakan oleh pemimpin nombor 1 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, iaitu Yang Berbahagia Datuk Haji Raisin bin Saidin. Lanskap baharu ini bermula apabila beliau menerajui Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan bermula dengan lanskap baharu 1.0. Tentunya pada masa itu tidaklah dinamakan 1.0. Dalam lanskap baharu ini ada beberapa perkara yang digariskan oleh Yang Berbahagia Datuk yang menjadi panduan dan hala tuju kepada semua organisasi pendidikan sama ada di peringkat JPN, PPD dan sekolah. Dan selepas beberapa lama lanskap baharu pendidikan ini telah diteliti semula, maka lahirlah idea yang dijernihkan semula oleh Yang Berbahagia Datuk Pengarah, iaitu lanskap baharu Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 2.0. Antara isi atau fokus lanskap baharu Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ini, Dr. Stanley, yang pertama ialah deklarasi yang pertama ialah memastikan grade purata negeri SPM JPN Negeri Sabah kepala 4. Di peringkat daerah Tuaran, kita dalam momentum yang signifikan. Pada tahun 2022 misalnya, grade purata daerah ialah 5.27. Dan pada tahun 2023 kita bergerak kepada 5.10. Dan pada tahun ini kita meletakkan KPI kita 4.95. Dan kita mendoakan agar 4.95 ini akan dapat dicapai dan mudah-mudahan dalam masa yang terdekat ini bila diumumkan keputusan kita boleh bergerak daripada kepala 510 kepada kepala 4.95. Itu yang pertama. Yang kedua, memperkasa asrama sekolah harian, iaitu memperkasa asrama-asrama yang terdapat di negeri Sabah. Dalam konteks PPD Tuaran, kita ada 5 buah sekolah menengah yang mempunyai asrama dan 1 buah sekolah rendah di SK Mantop. Asrama-asrama ini adalah merupakan satu tempat yang memainkan peran penting untuk meningkatkan pencapaian akademik dan juga sosial. Oleh sebab itu, di peringkat daerah Tuaran dan di peringkat JPN, kita telah melaksanakan pelbagai program dan intervensi untuk memastikan pencapaian akademik murid-murid, khasnya murid-murid yang mengambil peperiksaan tingkatan 5 SPM, tingkatan 4 dan seterusnya tingkatan 3, 2 dan 1 mempunyai berlaku peningkatan dalam pengurusan pembelajaran di asrama. Pengurusan pembelajaran di asrama itu harus bermula dengan pengurusan asrama itu sendiri di peringkat sekolah. Lalu daripada situ perlu berlaku pengurusan kendiri dalam kalangan murid, iaitu bagaimana mereka harus berdisiplin, mempunyai kaedah pembelajaran yang sistematik. Yang kedua pula iaitu berkaitan dengan pembentukan sasya murid asrama. Di asrama ini sebenarnya ada satu peluang dan ruang yang sangat banyak dan perlu
diambil peluang oleh murid-murid. Kerana di asrama mereka cukup makan minumnya, dan asramanya pun selesa, kawalan pembelajarannya terancang, dan mereka juga bergaul yang membolehkan mereka boleh belajar secara berkumpulan atau secara individu. Dan inilah ruang-ruang yang perlu diambil oleh pengurusan sekolah dan juga oleh murid itu sendiri agar dapat menggunakan kemudahan yang begitu baik di asrama ini untuk memastikan berlaku kemenjadian murid dalam memastikan mereka mencapai kepuasan yang terbaik dalam akademik, tetapi juga mereka juga boleh menunjukkan sahsia, adab dan nilai yang berkualiti tinggi. Yang ketiga, dalam lanskap baharu JPN Sabah ini juga, yang berhormat Datuk Pengarah juga telah menggariskan iaitu prestasi perbelanjaan penyelenggaraan institusi pendidikan dibelanja 100%. Dan Alhamdulillah di PPD Tuaran setakat ini semua peruntukan yang diberikan untuk membaiki, menyelenggara, ubah suai dan naik taraf sekolah-sekolah di daerah Tuaran telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga sentiasa memastikan kualiti kerja yang dibuat di sekolah itu maksimum. Maknanya perbelanjaan yang diberikan itu harus maksimum kepada sekolah dan juga murid-murid. Dan untuk memastikan murid sekolah mendapat kualiti yang terbaik melalui proses pembaikan dan penyelenggaraan atau ubah suai dan naik taraf ini, kita memastikan proses perolehan itu berlangsung dengan lebih kemas. Bermula dengan penyediaan BQ yang dikawal selia dan proses perolehan yang perlu dipatuhi sepenuhnya. Jadi dengan cara begini kita dapat memastikan anak-anak kita di sekolah mendapat perkhidmatan yang terbaik, mendapatkan kualiti sekolah yang terbaik, yang kondusif dan selamat. Itu yang ketiga. Yang keempat, JPN Sabah juga menggariskan deklarasi mensifarkan kes tata tertib dalam kalangan warga pendidikan mulai 2024. Dalam konteks ini, dia harus bermula dengan kewujudan pengurusan salah laku. Kalau pengurusan salah laku tidak bermula dan pengetua guru besar tidak memahami prosedur atau tidak berani mengambil apa-apa tindakan, ini tentunya akan menyebabkan kita mengalami halangan-halangan, kendala yang menyebabkan sukar untuk kita meminimumkan kes salah laku ataupun kes tata tertib dalam kalangan staf dan warga pendidikan. Oleh sebab itu, harus ada kesadaran, pengetahuan dalam kalangan pengetua dan guru besar agar satu, bertindak mengikut SOP, bertindak mengikut ilmu dan kemahuan dan kemahiran, mengikut peraturan dan prosedur yang sepatutnya. Dan yang paling penting, keberanian. Kalau tidak, akan ramai nanti dalam kalangan warga sekolah, anak-anak kita yang terjejas. Kerana tentu saja masalah integriti sepertinya tidak hadir bertugas, tidak masuk kelas, tidak mengajar, akan menjejaskan murid kita selaku pelanggan nomor 1 di sekolah. Yang kelima ialah sifar sekolah DAIP skala 7. Untuk makluman Dr. Stanley dan para audien, skala 7 dalam EMIS itu hanya dikeluarkan atau disahkan oleh penolong jurutera di pejabat pendidikan, dicadangkan oleh penolong jurutera pejabat pendidikan daerah dan disahkan oleh jurutera daerah. Dan di peringkat Tuaran, kita sedang memastikan sekolah-sekolah ini dapat dibaiki, diselenggara atau diubah suai naik taraf. Untuk memastikan yang pertama, keselamatan murid. Kita tidak ada kompromi dengan tidak melihat atau menjaga keselamatan murid. Saya sangat mementingkan murid berada di sekolah, yang pertama selamat.
Yang kedua, selesa dan kondusif agar mereka boleh belajar dengan baik, dengan tenang, dengan rasa selamat, dan kondusifnya sekolah itu juga tentunya akan menggalakkan mereka hadir dan rajin pergi ke sekolah. Yang keenam yaitu berkaitan dengan penempatan dan pertukaran pemimpin sekolah dan guru. Okey. Guru yang diletakkan atau ditempatkan di mana-mana sekolah haruslah mempunyai kompetensi tinggi, kesediaan dan kesanggupan menerima penempatan di mana-mana pelosok. Kalau di Tuaran ini harus sanggup diletakkan di tempat yang jauh, di SK Sungai, Pudan, Mantop. Mantop tu kayak lagi dekat. Kalau yang mau lagi yang naik perahu, naik kereta, pergi ke SK Penimbawan. Kita ada banyak kategori sekolah. Tetapi seperti yang Datuk Pengarah sebut, bila kita ini telah memohon sebagai guru, kita harus bersedia untuk kita ditempatkan di mana-mana saja. Ramai yang memohon menjadi guru, tapi tidak ada rezeki dan peluang menjadi guru. Kenapa kita yang diberikan anugerah rezeki menjadi guru harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang bermacam-macam? Tidak mau ditempatkan di tempat yang jauh, barulah pun di sini sudah merayu. Satu perkara yang saya nak kongsikan, bahwa pengalaman itu sangat mahal tau. Tidak semua orang berkesempatan ditempatkan di tempat-tempat yang jauh di pedalaman. Tentunya bila seseorang itu ditempatkan di sekolah di pedalaman, sama ada di laut, di atas bukit, pengalaman-pengalaman itu sangat-sangat bermakna dan tidak mungkin dia akan temui di tempat-tempat yang lain. Dan pengalaman ini juga akan menjadikan kita lebih matang, lebih kukuh menghadapi cabaran dan dugaan. Jadi perlu ada kajian tentang itu. Jadi ini yang JPN buat, kajian penempatan kepada guru-guru baru ini. Sama ada mereka mempunyai kompetensi, sama ada mereka mempunyai kesediaan, komitmen yang tinggi. Dan satu lagi, di bawah Datuk Pengarah juga ada kajian tentang keberkesanan penempatan pengetua guru besar baru. Saya terlibat sendiri sebagai pembina instrumen kajian dan terlibat dalam kajian itu. Dan oleh sebab tempoh kajian itu tidak membolehkan kita mencari impak sebenar penempatan, tetapi kita masih ada ruang untuk melihat dan menilai kompetensi semua pengetua dan guru besar yang ditempatkan di mana-mana sekolah yang ditempatkan. Dan hasil daripada dapatan kajian yang kita peroleh, banyak domain pengetua guru besar baru ini tinggi. Mereka mempunyai kompetensi yang tinggi. Tetapi ada beberapa domain yang mereka perlu, sama ada JPN atau kita di PPD, perlu membantu mereka untuk meningkatkan domain itu. Antara domain itu berdasarkan kajian ialah yang perlu kita tambah baik. Pembelajaran digital dalam kalangan warga sekolah masih pada tahap 86.69. Dan ini selari dengan kajian ataupun bila PGB mengisi iKompas. Memang dalam bagian ini kebanyakan pengetua guru besar dalam domain ini masih rendah. Okay? Dan inilah cabaran kita. Di peringkat PPD, dengan diterajui oleh pihak IMB, ada sudah latihan-latihan khusus kepada PGB. Antaranya yang dibuat sekarang ialah My Digital Leader. Peringkat awal, pertengahan, dan advance. Dan pada saya secara jujurnya saya pernah hadir sebelum saya ditempatkan di PPD. Masa itu saya pun berpikir-pikir juga, saya perlu hadirkan ni atau tidak perlu.
masa itu saya pun berpikir-pikir juga, saya perlu hadirkan ni atau tidak perlu, sebab bila di sekolah dia ada projek. Tapi bila saya memikir secara positif bahawa saya perlu tahu apakah isi kandungan, apakah kompetensi itu begitu perlu, maka saya perlu ikut. Dan alhamdulillah bila saya mengikuti kurs itu, saya sangat-sangat tertarik dan sangat teruja. Dan bila kurs itu, Dr. Stanley, ada beberapa perkara yang menarik. Antaranya bagaimana kita mengoptimumkan penggunaan D5 itu. Ya, dalam D5 itu ada banyak perkara di situ. Ya, dan saya antara yang paling menarik yang saya lihat di situ seperti ChatGPT, Gamma App, Suno dan sebagainya. Itu baru mungkin 0.2% daripada aplikasi yang ada di situ. Bayangkan kalau semua guru kita dan murid kita dapat menggunakan secara optimum D5 itu dan dapat menguasai sepenuhnya penggunaan itu, tidak membazir kerajaan untuk membayar aplikasi ini digunakan kepada warga sekolah dan juga murid-murid. Kemudian yang terakhir ialah sebelum saya pergi yang di kelas yang ke-7, ada lagi satu yang dapatan daripada kajian itu, yaitu pemboleh daya pembangunan inovasi pendidikan pengetua guru besar baharu hanya berada pada 78.15. Dan ini pun selari dengan dapatan yang kita dapati daripada iKompas. Memang dalam bagian ini rendah. Okey. Dalam konteks ini, kita telah meminta pengetua guru besar menerajui dan menjadi contoh dan berusaha untuk melaksanakan program dan intervensi bagi memastikan budaya inovasi pendidikan ini, penyelidikan, kajian tindakan dibudayakan, sama ada menjadikan keberhasilan itu kepada satu penatia sebagai KPI mereka. Okay? Mungkin kita tidak, kalau kita boleh bermula dengan individu lagi baguslah, tapi mungkin boleh juga pengetua guru besar boleh memulakan dengan memberikan satu projek, satu kajian, satu panitia. Betul. Satu kajian, satu unit kokum. Satu kajian, satu unit hem. Dan mungkin saja boleh diletakkan dalam keberhasilan. Dan kalau ini dapat dijadikan begitu, tentunya ini akan meningkatkan inovasi dan kajian-kajian tindakan. Dan tentu saja di peringkat pengetua guru besar, kalau guru itu sudah menunjukkan inovasi, kajian tindakan yang banyak, kita bagilah mereka penghargaan dengan memberikan mereka skor 5 dalam penilaian PBB. Kan? Jadi ini ialah faktor-faktor yang seharusnya jadi pendorong kepada mereka. Dan yang satulah yang terakhir kajian ini, yang paling rendah ialah penyelidikan penambahbaikan pengoperasian sekolah, 70.15%. Okay, ini bukan PGB dituaran saja. Ini ialah hasil kajian daripada semua pengetua guru besar baru yang dilantik di peringkat negeri Sabah. Dan ini pun selari dengan iKompas. Jadi dia lebih kurang sama tadi dengan inovasi pendidikan, penyelidikan, penambahbaikan, pengoperasian sekolah. Bila kita sebut pengoperasian sekolah ni, bukan pengoperasian persekolahan itu dibuka saja. Pengoperasian ini ada banyak, dalam 9 bidang sekolah itu ada. Pengoperasian kurikulum, apa dan bagaimana mengatasinya. Pengoperasian kurikulum, apa masalah dan apa intervensi. Hal ehwal murid, keuangan, aset, pembangunan fizikal, hubungan luar, kesemuanya itu merupakan pengoperasian sekolah. Dan dapatan kajian ini rendah, 70.15%. Dan ini perlu kita tangani. Dan yang terakhir yang digariskan oleh yang berbagai datuk pengarah dalam landscape baru JPN Sabah 2.0, yaitu prihatin terhadap kesejahteraan sosial dan emosi warga dalam organisasi. Okey.
Di peringkat CPN, PPD dan juga sekolah, emosi guru dan juga murid dan warga keseluruhan, kesejahteraan mental mereka harus dijaga dengan mewujudkan keseronokan bekerja. Pada saya, jika staf kita bekerja bermotivasi untuk bekerja kerana rasa seronok bekerja, pada saya, bila dia sudah mula seronok, masalah stres, masalah gangguan-gangguan ini tentunya mungkin boleh diminimumkan. Dijadikan cabaran. Ada cabaran. Jadi di peringkat JPN Sabah, Dr. Stanley, JPN Sabah telah melaksanakan satu program yang dipanggil Satu Warga Satu Kaunselor. Dan di peringkat PPD Tuaran, kita juga telah mewar-warkan ini. Kita tidak mau ada satu mindset atau pemikiran bahawa orang yang berjumpa dengan kaunselor ini adalah orang yang bermasalah. Ini persepsi lama yang juga mungkin masih berlaku sehingga ke hari ini. Dan apa yang perlu kita buat ialah memberikan kesedaran kepada warga kita, sama ada dalam kalangan staf di PPD, pengetua guru besar, guru-guru AKP di sekolah, untuk menggunakan ruang dan peluang yang ada. Kita harus memberikan mereka panduan, cara. Kalau mereka ada masalah, kalau mereka ada stres, atau ada apa-apa isu, sebenarnya mereka ada ruang mereka untuk sekurang-kurangnya melegakan tekanan dan perasaan itu. Yaitu dengan berjumpa dengan kaunselor organisasi. Kita ada di Tuaran ini Tuan Sulaiman Awang. Jadi pada kesempatan ini saya menyeru kepada audiens yang ada di sana, kepada pengetua guru besar, kepada guru, kepada AKP, kalaulah anda memerlukan bantuan, memerlukan bimbingan, datanglah ke PPD Tuaran, berjumpalah dengan kaunselor organisasi. Kita buka ruang seluas-luasnya. Saya tidak mau ada warga PPD Tuaran tertinggal, menahan stresnya sendiri tanpa tahu ada ruang yang mereka boleh dibantu. Betul. Jadi peranan kita di PPD Tuaran adalah memastikan ada sebenarnya perkhidmatan itu di PPD. Dan mereka harus menggunakan. Jadi itulah 7 landscape dalam yang dikemukakan dalam landscape baru JPN Sabah 2.0. Begitu menarik sekali ya, Tuan Awang, landscape baru yang telah diperkenalkan oleh yang berbahagia Datuk Pengarah kita. Dan dalam kita melihat, mengaplikasikan, mempelajari, mendengar dan sebagainya tentang landscape baru ini, Tuan Awang, apakah cabaran-cabaran yang mungkin timbul? Sebagai contoh tadi kita telah mendengar berkaitan tentang kesejahteraan subjektif warga pendidikan, contohnya, kerana apabila kita bercakap tentang kesejahteraan subjektif yang merangkumi kepuasan bekerja, kepuasan kehidupan, emosi positif yang tinggi dan emosi negatif yang rendah. Dan apakah cabaran-cabaran yang mungkin timbul dengan pelaksanaan dimensi baru ataupun landscape baru pendidikan ini di daerah Tuaran khususnya dan negara Malaysia amnya? Okay, saya akan kupas cabaran yang dihadapi berasaskan setiap lanskap yang digariskan itu. Pertamanya, bila kita menyebut tentang memastikan JPN mencapai grade Puratan Negeri Kepala 4 SPM, dia harus bermula di sekolah. Apa sebenarnya yang berlaku di sekolah sehingga menjadikan kita begitu sulit untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi? Berdasarkan pengalaman saya di sekolah sebagai guru akademik biasa, sebagai PK, sebagai pengetua, sebenarnya guru-guru kita ini mempunyai komitmen yang sangat-sangat tinggi dan juga kesungguhan-kesungguhan yang sangat tinggi untuk memastikan
grade purata sekolah meningkat. Jadi apa isunya? Walaupun mereka ada komitmen tinggi, kesungguhan tinggi, tetapi apa isunya? Pergerakan itu agak lambat. Saya rumuskan, intervensi program yang dibuat sama ada di PPD atau di sekolah tidak berfokuskan root cause. Penyelesaian itu sama ada di peringkat PDPC di bilik darjah ataupun program dalam pelang taktikal ataupun intervensi dalam mana-mana program itu sendiri tidak berfokuskan kepada root cause. Bukan tidak ada sekolah buat bengkel ceramah, teknik menjawab. Banyak, sering dibuat. Tetapi impaknya itu tidak menjurus kepada menyelesaikan root cause itu. Tidak mencabut akarnya itu. Jadi, di peringkat PPD Tuaran, kita telah bermula tahun lalu dengan melaksanakan dialog prestasi menggunakan pendekatan IRCA. Intervention by Root Cause Analysis. Intervensi berasaskan akar masalah, punca utama masalah. Okay. Ini yang kita perbaiki. Dan saya cukup yakin kalau intervensi program yang dibuat itu betul-betul menyelesaikan root cause. Tidak kisahlah sama ada dalam bidang akademik, dalam bidang kokum, dalam bidang HEM, dalam bidang keuangan. Kalau kita tahu apa masalah akarnya, apa masalah utamanya, dan intervensi yang kita buat betul-betul menyelesaikan punca, akar punca masalah itu, saya cukup yakin kalau kita hanya fokus dengan itu, dengan kekemasan kerja kita, dan ini menjadi budaya, insya Allah kita boleh bergerak lebih jauh untuk meningkatkan grade purata negeri, amnya, dan grade purata daerah tuaran khasnya. Ini cabaran yang pertama, dan ini harus bermula dengan membudayakan dialog prestasi menggunakan IRCA itu. Dan lebih jauh daripada itu, Dr. Stanley, para audien, kita juga telah sekarang ini telah mula bergerak untuk dialog prestasi IRCA, pentaksiran bilik darjah. Jadi, dengan adanya kesinambungan PBD di sekolah rendah, menengah rendah, dan akan turun ke tingkatan 4, 5, perkara-perkara begini, isu-isu yang timbul, kemahiran-kemahiran yang tidak dikuasai akan dapat kita atasi secara kemas, secara signifikan dan relevan. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, dari segi landscape memperkasa sekolah, asrama sekolah harian. Saya nampak untuk cabaran ini kita harus memperbaiki tadbir urus, meningkatkan kualiti tadbir urus pengurusan asrama. Maka kita harus bermula, dan dalam masa terdekat ini di bawah sektor pembelajaran murid kita akan panggil nanti berbengkel bagaimana kita harus mencipta rangka kerja pengurusan asrama yang berkualiti. Sebab pengalaman kita sebagai cikgu, kita dilantik apa-apa pun jawatan, tiada latihan. Betul. Dilantik guru disiplin, mana ada kurs guru disiplin. Dilantik guru kelas, mana ada latihan guru kelas. Dilantik menjadi warden, mana ada latihan warden. Kan? Jadi, kita harus bermula. Itulah antara root cause-nya. Betul. Itu antara root cause-nya. Dan kita harus memperkasakan pengurusan asrama itu. Yang ketiga, bagi memastikan menambah baik kaedah pengurusan perolehan dan pembayaran, untuk makluman para audien, saya telah minta rakan-rakan pengetua dan PPD sendiri agar memastikan bayaran bil mesti dibayar 7 hari ke bawah.
Okay? Dan saya cukup yakin ini boleh dicapai. Untuk makluman Dr. Stanley dan para audien, ada 14 hari daripada tarikh invoice itu diterima. Tapi di PD Tuaran kita cuba memastikan semua bayaran bil itu dibayar 7 hari ke bawah. Okey? Okey, itu komitmen kita. Yang keempat, untuk deklarasi mensifarkan kes salah laku. Okey? Kita juga harus berdepan dengan tadbir urus pengurusan salah laku itu di peringkat sekolah. Itu sebab di peringkat TPD kita telah mengadakan beberapa siri taklimat bengkel berkaitan dengan pengurusan kes salah laku. Kita telah berikan kit pengurusan salah laku integriti ini kepada semua sekolah. Okey? Dan kita juga sering menasihatkan kepada pengetua dan guru besar, termasuk menasihatkan diri saya sendiri. Jangan kasih tapuk-tapuk. Jangan kasih sembunyi kalau berlaku kes salah laku di mana-mana pejabat pendidikan daerah Tuaran, sama ada di PPD ataupun di sekolah. Sebab kita tidak mau tidak berlaku adil kepada orang yang teraniaya, yang termangsa. Okay? Situ tidak ada kompromi yang itu. Kes bully, kes salah laku seksual, salah laku ketidakhadiran, tidak masuk kelas, tidak mengajar. Okay. Saya pada kesempatan ini saya merayu kepada rakan-rakan guru masuk kelas. Pertama, hadir ke sekolah. Buktikan kehadiran dengan hadir tepat pada waktunya. Balik pada tepat waktunya. Itu yang pertama. Hadir. Hadir, membuktikan hadir ada punch atau thumbprint. Yang kedua, bila hadir ada dalam jadual waktu PDP, masuk kelas. Masuk kelas. Bila masuk kelas, untuk saya merayu kepada cikgu-cikgu saya, masuklah dan mengajarlah bersungguh-sungguh. Bayangkan kalau anak kita pada satu-satu sekolah diperbuat begitu oleh mana-mana guru begitu. Bagaimana perasaan kita, begitulah perasaan ibu bapa anak-anak kita di sekolah. Pada saya ini memang berjiwa guru lah. Tapi itu saya DG. Ini pengalaman sebenar saya dan saya ceritakan secara live di sini. Salah satu terapi yang paling saya suka ketika saya menjadi pengetua, menjadi PK atau apa-apa, ketika saya berdepan dengan banyak perkara yang dipikirkan, ada sedikit-sedikit stres, terapi yang paling saya suka ialah masuk kelas dan mengajar. Saya sangat bahagia apabila saya melihat objektif saya tercapai. Saya sangat bahagia bila saya dapat mengesan IRCA dia. Saya suka santai dan saya sangat bahagia kalau saya dapat sambil-sambil melaksanakan PDP, anak-anak murid saya ketawa, tersenyum kerana unsur kecindan. Jangan kita menjadi guru-guru yang diharap-harapkan oleh murid. Janganlah dia masuk kelas hari ini. Janganlah dia masuk kelas hari ini. Jadilah kita guru yang ditunggu-tunggu masuk kelas. Yang dicari-cari kalau belum kesibukannya mungkin, dicari-cari, dipanggil-panggil. Cikgu, ini masa sejarah, ini masa BM. Jadilah kita. Sebab saya pesan kepada cikgu, kita menjadi cikgu kerana kita mau jadi cikgu. Dan bila kita menjadi cikgu, kita harus bertindak menjadi seorang guru, cikgu yang betul-betul sejati. Sebab percayalah cikgu-cikgu, kalau kita buat kebaikan daripada hati yang paling ikhlas, kita akan mendapat sejuta kebaikan yang kita tidak boleh jangka. Jadi bekerja dengan ikhlas, mengajar dengan bersungguh-sungguh. Okey, itu cabaran. Okey. Kemudian cut sekejap Net. Mungkin Tan Awang pergi sini sikit. Ya. Makin dekat dengan ya, terlampau asyik. Lama makin menurunkan. Iya, lama-lama melekat. Tapi bagus betul kan? Teruskan Tan Awang. Okey. Boleh tu Net, kau boleh kasih signal juga.
Okey. Okay, Net? Okay. Alright, start. Okey, yang seterusnya pengurusan sekolah dive. Okey, saya nak beritahu di sini. Tidak semua orang tahu. Jangan kita ada satu persepsi sama ada di peringkat mana-mana peringkat. Jangan kita mengandaikan pengetua, semua guru besar, semua masyarakat kita faham maksud sekolah dive. Jangan kita mengandaikan bahawa rosak sikit-sikit itu skala 7. Kenapa saya sebut ini? Saya mau kaitkan bahawa harus ada komunikasi antara kita di institusi pendidikan, di JPN PPD dengan sekolah dan juga masyarakat luar, terutama yang Bapak. Harus ada komunikasi apa maksud sekolah atau blok-blok di mana-mana sekolah yang berada dalam skala 7. Komunikasi ini harus sampai dulu. Kemahiran untuk meletakkan data dalam EMIS daripada skala yang lain-lain 1 sampai 6 harus dipahami, bukan setakat diketahui oleh guru data. Harus diketahui oleh semua guru, semua AKP. Dan harus juga disampaikan kepada ibu, dikasih paham mereka. Kan? Jadi, bila ada kepahaman, mungkin isu-isu yang kontroversi, salah paham itu kita boleh elakkan. Tapi untuk memastikan sekolah skala 7 ini dapat disifarkan, kita sentiasa memastikan sekolah-sekolah yang pada skala ini diangkat ke pejabat juruterang daerah untuk mengesahkan sekolah atau blok skala 7. Dan selepas itu, bila sudah ada laporan, biasanya sekolah-sekolah ini kita akan panjangkan ke JPN untuk memohon peruntukan untuk membaiki atau ubah suai naik taraf. Okay? Ubah suai naik taraf blok atau sekolah-sekolah begini. Okay. Dan yang terakhir, kesadaran kepentingan perkhidmatan kaunseling. Seperti yang saya sebut tadi. Okay? Perlu ada komunikasi antara kita bahwa di PPD ini ada pegawai yang boleh menguruskan masalah-masalah atau apa-apa juga isu yang melibatkan kaki tangan kita. Jadi saya pada kesempatan ini sangat mengalu-alukan. Kalau ada dalam kalangan guru AKP, jangan dipendam sendiri. Dipendam sendiri, akhirnya akan mendatangkan mudarat kepada kesihatan. Okay? Mungkin Dr. Sting lebih arif. Kalau ada orang yang sudi mendengar keluhan tanpa respon, hanya respon body language pun boleh meredakan keadaan itu. Seorang doktor yang kita jumpa menyapa kita dengan baik, melayan kita, tentu saja sakit kita yang 100 itu akan kurang 10%. Begitulah juga cikgu-cikgu dan AKP. Okay? Jadi ini antara cabaran dan kita harapkan cabaran-cabaran ini akan dapat kita atasi, dan saya cukup yakin bahwa tidak ada masalah yang tidak boleh diuruskan. Betul. Okay? Tidak ada masalah yang tidak boleh diuruskan. Okay? Dan kita tidak boleh lari daripada masalah. Kita tidak boleh lari daripada cabaran. Betul, Tuan Awang. Cabaran perlu. Kalau tidak cabaran, macam tidak siok, kurang bilang. Betul, Tuan Awang. Tidak siok, macam tidak ada manis dia, bah. Kan? Jadi cabaran itu kita lihat positif. Betul. Dan 7 perkara yang menjadi lanskap baru 2.0 JPN Sabah di peringkat PPD Tuaran, kita akan pastikan digenggam erat, dipegang amanah itu untuk kita capai dengan sehabis baik. Dan di peringkat PPD Tuaran, saya amat meyakini staf di PPD, pengetua guru besar, guru-guru dan AKP mempunyai komitmen kerja yang tinggi.
Jadi, saya mengharapkan komitmen kerja yang tinggi ini akan terus dipegang. Ingat, kalau kita bekerja, menganggap pekerjaan kita itu satu amanah, satu tanggung jawab, kita tidak akan rasa berat untuk melaksanakan tanggung jawab. Tapi atas kesadaran bahwa kerja, amanah, tugas itu tanggung jawab, maka kita harus melaksanakan kerja kita dengan sebaik-baiknya. Buat yang paling baik. Kita buat yang paling baik pun kita mengharapkan satu anugerah nanti. Kita buat yang terbaik untuk diri kita. Untuk kepuasan kerja. Kalaulah kita diberikan anugerah lain, misalnya sebagai penerima EPC, tokoh guru, tokoh kepemimpinan, itu hanyalah sampingan-sampingan yang bukan menjadi sasaran utama. Sasaran utama kita ialah buat yang terbaik. Demi keseronokan pekerja. Dr. Stanley. Ya, betul. Dan seterusnya menjurus kepada kemandirian modal insan permata negara kita yang utama di sekolah. Sebagaimana dikatakan oleh Tuan Awang sebentar tadi, kita punya murid yang bersekolah di sekolah harian biasa di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, kita telah pun mendengar sebentar tadi apakah itu landscape baharu pendidikan 2.0, cabarannya, dan sebelum kita pergi ke segmen yang seterusnya berkaitan tentang harapan Tuan Awang, kita rehat seketika. Bertemu kembali. Beginilah keceriaan kami berada di Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran bersama-sama dengan Tuan Awang Seman yang merupakan Pegawai Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran. Baik, sebentar tadi kita telah mendengar berkaitan tentang apakah itu landscape baharu pendidikan 2.0 dan juga cabarannya. Dan saya rasa Tuan Awang, di samping cabaran dan juga definisi landscape pendidikan itu sendiri, mungkinkah ada terselit dalam kedua-dua elemen ini harapan Tuan Awang untuk menjadikan yang mustahil itu tidak menjadi mustahil, ataupun yang menjadikan tekanan ataupun cabaran itu sebagai momentum kita untuk menjadikannya sebagai peluang untuk kita mencapai sesuatu yang lebih besar di masa akan datang. Mungkin Tuan Awang boleh kongsikan kepada para penonton berkaitan tentang harapan Tuan Awang dan juga apakah yang Tuan Awang harapkan di sebalik penjenamaan ataupun di sebalik perlaksanaan lanskap baru pendidikan 2.0 ini. Terima kasih Dr. Stanley. Bila Datuk Pengarah menggariskan hala tuju yang sangat jelas, menunjukkan bahawa kita di peringkat PPD dan juga sekolah harus mempunyai hala tuju yang jelas. Seorang pemimpin harus menggariskan hala tuju. Okay? Dan saya minta harapan saya, bila Datuk Pengarah, bila di PPD sudah menggariskan sinergi 360 darjah, wacana 360 darjah, okay? JPN sudah menggariskan 7 deklarasi lanskap baru JPN Sabah 2.0, menunjukkan kita di peringkat sekolah juga perlu mengambil hala tuju itu untuk diterjemahkan di peringkat PPD dan di peringkat sekolah. Di samping beberapa perkara yang perlu menjadi fokus di peringkat PPD dan di peringkat sekolah. Start kita di sekolah di PPD, bila kita sampai saja, perkara pertama yang dia akan dia ni membawa kita pergi mana? PPD baru ni membawa kita pergi mana? Pengetua baru ni membawa kita pergi mana? Guru besar ni membawa kita pergi mana? Ini pengalaman sebenar kita. Bila dulu kita berada di sekolah sebagai guru akademik biasa, macam mana lah pengetua ini, macam mana lah guru besar ini, apa-apa yang dia mahukan. Ini persoalan yang sering timbul dalam pemikiran warga kita. Maka sebagai
pemimpin sekolah, sebagai pemimpin-pemimpin DPPD, timbalan-timbalan, penolong-penolong pegawai, SIP, SIC, AKP, perlu mempunyai halat tuju kerja yang jelas. Kalau di bagian kewangan misalnya, apa halat tujunya? Memastikan prosedur kewangan dipatuhi. Memastikan bil dibayar 7 hari ke bawah. Kalau di sektor lain pun perlu ada. Dan ini yang saya minta juga kepada pengetua, rakan-rakan pengetua guru besar, penolong-penolong kanan, ketua-ketua bidang, ketua-ketua panitia, SML, untuk membawa anak-anak buah kita ke jalan yang terpandu. Dulu masa podcast bersama yang berbahagia Datuk KPPM, pemimpin ini ialah seperti kepala gerabak kereta api. Navigation dipanggil. Betul. Yang kalau gerabak di depan tu dia berjalan, tidak mungkin gerabak yang lain tu dia akan pergi cari landasan lain. Sebab halat tuju itu jelas. Okey. Yang kedua, harapan saya ialah kepada semualah pemimpin sekolah, pemimpin PPD, guru-guru dan AKP. Apapun yang kita buat, kita mesti meletakkan niat bekerja itu dengan betul. Melakukan sesuatu pekerjaan mesti dibuat dengan niat yang ikhlas, yang jelas, dengan niat objektif yang jelas, yang boleh diukur. Kita akan tahu menilai sama ada tugasan yang diamanahkan kepada kita itu dicapai ataupun tidak. Yang ketiga, harus smart, bijaksana. Bijaksana itu bermaksud melaksanakan program, melaksanakan intervensi secara berfokus dan mempunyai impak. Yaitu dengan menggunakan kaedah IRCA. Intervensi yang kita buat, program yang kita buat harus menyelesaikan pokok pangkal yang menjadi halangan atau masalah. Kalau kita mengajar di dalam kelas, selalu bertanya dengan murid kita, apa yang kamu tak faham ni? Cikgu sudah terangkan langkah 1 sampai begini ni. Cuba kamu bagi tahu saya langkah mana 1. Ini cara kita mencari rekos. Oh, yang ini pula kamu kelirukan. Okey, begini. Ulang balik. Maknanya, IRC ini bukan semestinya kita buat program baru IRC, tidak. On the spot pun boleh. Okey. Dan yang terakhir daripada saya ialah saya minta semua warga pendidikan di daerah Tuaran mesti mempunyai semangat untuk bekerja sebagai satu pasukan. Bekerja dengan ikhlas. Bekerja bersungguh-sungguh. Ingat bahawa setiap kebaikan yang kita buat dengan ikhlas pastinya akan mendatangkan sejuta kebaikan kepada kita tanpa kita sedari atau dengan kita sedari. Kerana apa kita harus bekerja sebagai satu pasukan? Kerana kalau bukan kita, siapa lagi? Okon kopo yati sai po. Amunnya kiti sian lagi. Jadi kitalah penggerak, kitalah pemimpin, kitalah peneraju, dan kitalah pemangkin kemajuan PPD Tuaran. Sekian. Dan dan akhir sekali Tuan Awang adalah make a difference. Jadi apa-apa kita buat, pastikan pembaharuan, difference ataupun semuanya ke arah penambahbaikan, ke arah kesejahteraan. Paling penting sebagaimana Tuan Awang maklumkan sebentar tadi adalah kita punya modal insan permata negara yang ada di sekolah, iaitu klien. Apa-apa pun landscape yang Tuan Awang telah kongsikan sebentar tadi, semuanya mengarah kepada satu sahaja, iaitu kita punya klien utama di sekolah atau iaitu murid. Kerana murid pada hari ini
pemimpin di masa hadapan. Sekian sahaja podcast daripada Pejabat Pendidikan Daerah Tauran. Sekali lagi, kalau bukan kita, siapa lagi? Okon no kopoyati isaipo. Amunnya kita sian lagi. Dan make a difference. Salam ceria dan jumpa lagi ke podcast yang akan datang.